Golongan Ansar adalah penduduk Madinah yang terdiri dari golongan Aus dan golongan Khazraj yang berbangsa Arab. Selain itu, terdapat 3 golongan Yahudi yang juga tinggal di Madinah, iaitu Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Golongan Aus dan Khazraj walaupun satu bangsa, mereka sebelum ini sering berperang sesama sendiri. Sebelum hijrah, mereka sudah hampir mahu melantik Abdullah bin Ubay sebagai raja mereka. Tetapi apabila Rasulullah SAW tiba, segala tumpuan telah pergi ke baginda. Ini membuat Abdullah bin Ubay menjadi marah dan kecewa. Dalam Sahih Bukhari, pernah pada suatu hari Rasulullah SAW pergi ke tempat yang mana terdapat orang ramai berhimpun, termasuk orang Islam dan bukan Islam. Abdullah bin Ubay juga berada di situ. Apabila Rasulullah SAW tiba di sana, dengan keldai baginda, terdapat sedikit debu bertebaran. Abdullah bin Ubay lantas menegur kerana debu tersebut. Rasulullah SAW hanya berdiam. Selepas itu, Rasulullah SAW menyampaikan dakwah baginda. Setelah habis, Abdullah bin Ubay dengan sikap memusuhi Rasulullah SAW menegur baginda untuk jangan datang lagi untuk memberi dakwah dan menyarankan hanya berdakwah di rumah baginda sahaja sekiranya ada orang datang ke rumah baginda. Abdullah bin Rawahah kemudian bangun dan berkata, "Tidak, kami mahu Muhammad datang menyampaikan dakwah." Maka berlakulah pertengkaran sehingga hampir menyebabkan pergaduhan. Rasulullah SAW terpaksa menenangkan mereka. Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad kemudian menerangkan kepada Rasulullah SAW keadaan Abdullah bin Ubay yang cemburu kerana dia hampir sahaja dilantik sebagai raja. Pembinaan Masjid Nabi merupakan projek pertama ketika di Madinah. Rasulullah SAW membeli sebidang tanah berhampiran dengan tempat perhentian ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ada riwayat mengatakan pemiliknya, 2 orang anak yatim dari Bani Najjar, enggan menerima bayaran kerana mereka lebih mahukan keredaan Allah. Di kawasan masjid terdapat kubur lama dan pokok. Rasulullah SAW mengarahkan supaya kubur itu dialih, tanah diratakan dan pokok itu ditebang. Pembinaan masjid terus bermula dan semua para sahabat bekerja. Bahkan Rasulullah SAW sendiri turut membantu sambil mendoakan, "Ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat, punkanlah para Ansar dan Muhajirin." Rasulullah SAW juga ikut mengangkat batu bata dari tanah untuk membina masjid itu. Semua sahabat memikul seorang satu batu, tapi Sayyidina Ammar bin Yasir memikul 2 bata sekaligus. Bila Rasulullah SAW melihat kegigihan Sayyidina Ammar ini, Rasulullah tersentuh dan terharu lantas mendoakan Ammar. Bangunan masjid diperbuat daripada tanah liat, manakala bumbungnya diperbuat daripada daun pelepah pohon kurma. Luasnya dikatakan kira-kira 100 hasta lebar dan 100 hasta panjang. Penduduk Madinah berbincang bagaimana untuk mengajak orang ramai datang solat ke masjid. Ada yang mencadangkan memukul loceng seperti kaum Nasrani dan ada yang mencadangkan menggunakan terampet seperti kaum Yahudi. Pada suatu hari, Abdullah bin Zaid telah bermimpi yang mana telah datang seorang yang mengajar beliau cara untuk azan dan iqamat, iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka diceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian mengatakan itu adalah mimpi yang baik dan Rasulullah SAW minta diajarkan hal itu kepada Bilal kerana Bilal mempunyai suara yang lebih baik. Maka setelah diajar, Bilal mula melaungkan azan. Umar apabila mendapati perkara itu bergegas menyatakan dia juga ada mimpikan perkara tersebut dan Rasulullah SAW menjawab, Alhamdulillah. Ramai umat Islam perlahan-lahan berhijrah ke Madinah.
Ini kerana pada ketika itu, setiap umat Islam yang mampu diwajibkan untuk berhijrah. Perintah hijrah adalah satu ujian yang berat kepada orang Islam kerana harus meninggalkan rumah, pekerjaan dan sahabat handai serta kampung halaman yang tercinta. Walaupun berat, namun ia adalah untuk kebaikan mereka juga kerana kekal berada di bawah kekuasaan musyrikin yang zalim adalah lebih buruk lagi. Namun begitu, ada di kalangan muslimin yang merasa berat dan tidak mahu berhijrah dan mereka telah ditegur di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik, mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, "Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?" Mereka menjawab, "Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi." Malaikat bertanya lagi, "Tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?" Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 97. Terdapat juga beberapa orang Islam yang diganggu oleh musyrikin Mekah apabila mahu berhijrah. Syuaib Ar-Rumi dipaksa untuk menyerahkan segala hartanya kepada musyrikin Mekah sebelum dibenarkan berhijrah. Apabila Rasulullah SAW mengetahui kesanggupan Syuaib meninggalkan segala hartanya, Rasulullah SAW bersabda, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya," gelaran kepada Syuaib, "perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Lalu turunlah ayat, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Surah Al-Baqarah ayat 207. Apabila Abu Salamah hendak berhijrah bersama keluarganya, pihak musyrikin Mekah telah menahan isteri beliau, iaitu Ummu Salamah dan anaknya. Ini menyebabkan Abu Salamah terpaksa berhijrah seorang diri. Ummu Salamah selalu menangis dan berada dalam kesedihan selama setahun sebelum akhirnya beliau dan anaknya dibenarkan untuk mengikuti jejak suaminya berhijrah ke Madinah. Kaum Muhajirin menghadapi cabaran untuk memulakan kehidupan yang baru di Madinah. Maka pada suatu hari, Rasulullah SAW mengumpul seramai 45 orang dari kaum Muhajirin dan dengan bilangan yang sama mengumpul kaum Ansar pula. Dan Rasulullah SAW telah mempersaudarakan mereka, iaitu setiap Muhajirin akan dipersaudarakan dengan seorang Ansar. Persaudaraan ini adalah umpama menerima saudaranya sebagai ahli keluarga yang mempunyai pertalian darah. Sa'ad bin Rabi'ah dari golongan Ansar telah dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf dari kalangan Muhajirin. Sa'ad memberitahu Abdul Rahman, "Wahai Abdul Rahman, aku adalah antara orang Ansar yang mempunyai banyak harta. Aku akan bahagikan separuh hartaku dan beri kepadamu. Aku juga mempunyai 2 orang isteri. Jika kau mahu, kau boleh pilih salah satu daripadanya dan kamu boleh berkahwin dengannya." Abdul Rahman tidak mengambil kesempatan, sebaliknya membalas, "Semoga Allah merestui harta dan keluargamu. Tunjukkan aku di manakah terletaknya pasar." Maka setelah ditunjuk, Abdul Rahman dalam masa yang singkat sahaja dapat memperkukuhkan keadaannya kerana dia adalah seorang yang pandai berniaga. Kaum Ansar sangat bermurah hati dalam membantu kaum Muhajirin. Kaum Ansar pernah pergi bertemu Rasulullah SAW dan meminta Rasulullah SAW membahagikan hasil tanaman di antara mereka dan Muhajirin. Tetapi Rasulullah SAW tidak mahu melakukannya. Kemudian kaum Ansar mencadangkan kaum Muhajirin untuk bekerja di ladang mereka dan kemudian hasil tanaman dibahagikan dua. Kaum Muhajirin bersetuju. Dalam kitab Al-Tirmizi dikisahkan pengorbanan kaum Ansar telah menyebabkan kaum Muhajirin mengadu pada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah SAW, kami tidak pernah berjumpa dengan kaum yang begini. Mereka membantu kami sedangkan mereka miskin. Mereka bermurah hati walaupun nasib mereka tidaklah dalam keadaan yang lebih baik. Kami khawatir kaum Ansarlah yang akan memungut semua pahala dari Allah." Rasulullah SAW berkata, "Tidak.
selagi kaum Muhajirin bersyukur dan mendoakan mereka kaum Ansar. Begitulah kemuliaan dan pengorbanan kaum Ansar terhadap saudara mereka kaum Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaum Ansar, ampunilah anak-anak dan cucu cicit dan kaum wanita kaum Ansar." Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Hajj ayat 9. Selain mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar, Rasulullah SAW juga telah melaksanakan perjanjian atau perlembagaan Madinah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Madinah. Berikut adalah antara isi kandungannya. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Rasulullah di antara orang mukmin dan Muslim dari Quraisy dan Madinah serta sesiapa sahaja yang menuruti mereka. Setiap Muslim, tidak kira dari Madinah atau Mekah, bersatu sebagai satu umat, berpisah dari yang lain. Seorang Muslim tidak boleh membantu atau berpihak dengan musuh seorang Muslim yang lain. Tidak boleh membunuh Muslim yang lain semata-mata kerana berpihak kepada yang bukan Muslim. Kaum Muslim akan bersatu menentang dan mencegah kemungkaran dan kezaliman, walaupun melibatkan anaknya sendiri. Allah akan memberi perlindungan kepada semua. Kaum Muslimin hendaklah saling melindungi. Kaum Yahudi yang bersama Muslim akan mendapat keadilan dan kesaksamaan. Kaum Yahudi bebas melaksanakan agama mereka dan kaum Muslimin juga bebas beragama. Masing-masing menanggung perbelanjaan sendiri. Sesiapa yang membunuh orang Islam akan menerima hukuman kecuali jika waris si mati berpuas hati dengan diberikan pampasan, dan semua Muslim mesti bersatu dalam melaksanakan hukuman ini. Tidak boleh sesiapa memberi perlindungan atau bantuan kepada yang telah melakukan kesalahan. Sekiranya ada pihak asing yang menyerang penduduk Madinah, semua pihak akan bersama-sama menanggung perbelanjaan peperangan dan akan membantu melindungi sesama sendiri. Semua penduduk Madinah tidak boleh membantu atau memberi perlindungan kepada musyrikin Mekah. Apa-apa perkara yang tidak dipersetujui hendaklah dirujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang ulama dari kalangan Yahudi. Beliau mempunyai pengetahuan mengenai kedatangan Nabi. Jadi, beliau telah pergi bertemu Rasulullah SAW kerana mahukan kepastian. Ketika bertemu, Abdullah bertanyakan 3 soalan yang mana hanya seorang Nabi yang akan mengetahui jawapannya. Pertama, apakah tanda pertama hari kiamat? Soalan kedua, apakah makanan utama di jannah? Dan soalan ketiga, apakah yang akan menyebabkan seorang anak dilahirkan lelaki atau perempuan? Maka Rasulullah SAW pun berkata bahawa Jibril telah memberi jawapan sebentar tadi. Jawapan pertama, tanda pertama kiamat adalah apabila terjadi kebakaran besar yang menyebabkan orang berpindah dari timur ke barat. Jawapan kedua, makanan utama di jannah adalah hati ikan paus. Dan jawapan kepada soalan ketiga, jika cecair dari pasangan lelaki mengatasi cecair pasangan perempuan, maka akan lahirlah anak lelaki dan sebaliknya. Maka Abdullah bin Salam membenarkan Nabi, lantas memeluk Islam. Namun Abdullah bin Salam memberitahu Rasulullah SAW bahawa kaumnya Yahudi tidak boleh dipercayai dan tidak akan menerima kebenaran Islam. Rasulullah SAW telah memanggil kaum Yahudi dan bertanya, apakah pendapat mereka mengenai Abdullah bin Salam? Mereka lantas berkata, Abdullah adalah seorang yang berpengetahuan dari kalangan kami dan ketua dari kalangan kami. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apa kata kalian jika Abdullah memeluk Islam? Kaum Yahudi berkata,
Itu tidak akan berlaku. Kemudian, Abdullah bin Salam keluar dan mengisytiharkan keislaman beliau dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya engkau tahu Muhammad adalah seorang Nabi." Serta-merta penduduk Yahudi berubah pendirian dan mengatakan bahawa Abdullah bin Salam adalah antara orang yang paling teruk di kalangan kami. Abdullah bin Salam pernah menegaskan, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan aku pergi mendapatkannya, dapat kulihat secara jelas bahawa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Abdullah bin Salam amat kagum melihat bagaimana Islam mengutamakan persaudaraan. Beliau teringat hadis Nabi antaranya, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, solatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk syurga." Dalam hadis yang lain, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Dan pada hadis yang lain pula, jangan kalian saling membenci, janganlah saling mendengki, janganlah saling bermusuhan, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Dan seorang Muslim tidak boleh mendiamkan diri, tidak bertegur sapa melebihi 3 hari. Apabila berlaku hijrah, ramai umat Islam dari pelbagai tempat perlahan-lahan berhijrah ke Madinah. Ramai juga di kalangan mereka yang terpaksa meninggalkan harta benda kerana menunaikan kewajipan berhijrah. Mereka ini apabila tiba di Madinah dalam keadaan miskin dan tiada tempat tinggal. Ditambah pula kebanyakan daripada mereka semasa di Mekah adalah pedagang dan tidak mahir bertani, sedangkan pertanian adalah aktiviti ekonomi utama di Madinah. Maka Rasulullah SAW telah menyediakan sebuah tempat untuk mereka berlindung di kawasan Masjid Nabi. Mereka yang berlindung di situ dikenali sebagai penghuni atau ahli sufah. Keadaan mereka sangat sederhana. Dikatakan tidak memiliki pakaian yang mencukupi dan tiada selimut tebal sehinggakan apabila cuaca sejuk, terpaksa menarik pakaian sehingga leher menahan kesejukan. Mereka hanya makan kurma setiap hari. Rasulullah SAW cuba menyediakan makanan bagi mereka, tetapi keadaan Rasulullah SAW sendiri terhad. Baginda menggalakkan umat Islam yang lain yang mampu untuk memberi makan kepada golongan syufah ini. Al-Quran menyentuh hal berkaitan mereka. Berinfaklah kepada orang-orang fakir miskin yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang yang kaya kerana tidak pernah meminta-minta. Kamu mengenal mereka dari ciri mereka. Mereka tidak meminta secara mendesak, dan harta yang baik yang kamu infakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 273. Baginda selalu menjaga, melawat dan memeriksa keadaan mereka dan sering memberi nasihat kepada ahli syufah. Pernah sekali apabila anak anda Baginda, Fatimah, meminta diberikan seorang pembantu, Baginda berkata, "Pantaskah aku memberi kalian pembantu dan meninggalkan ahli syufah kelaparan?" Baginda juga telah melantik Abu Hurairah untuk menjaga mereka. Dikatakan ada sekitar 70 orang dari kalangan ahli syufah ini. Ahli syufah ini pula banyak meluangkan masa untuk beribadat, mempelajari Al-Quran dan berzikir. Mereka membiasakan diri dalam keadaan serba kekurangan. Begitulah pengorbanan mereka demi menjaga iman mereka. Tahap keselamatan Madinah tidak begitu baik, sehingga para sahabat tidur bersama pedang mereka. Pernah suatu hari Rasulullah SAW tidak dapat tidur kerana risaukan keselamatan dan mengharapkan ada dari kalangan Muslim yang datang menjaga beliau. Sejurus kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas muncul. Kemudian ditanya. Sa'ad berkata dia tidak dapat tidur kerana khawatirkan keselamatan Rasulullah SAW. Sejak itu, setiap malam akan ada sahabat yang akan menjaga rumah baginda. Sehinggalah turun ayat Allah yang memberi jaminan keselamatan. Maka serta-merta Rasulullah SAW memberitahu pengawalnya sambil menjenguk kepalanya keluar tingkap, "Baliklah kerana Allah akan menjagaku." Semasa di Mekah, selalunya Rasulullah SAW akan bersolat menghadap ke arah utara, iaitu menghadap kedua-dua Kaabah dan Baitul Maqdis. Tetapi apabila berada di Madinah,
Solat baginda yang menghadap Baitul Maqdis menyebabkan beliau membelakangi Kaabah di Mekah. Rasulullah SAW amat ingin sekali untuk menghadap ke arah Kaabah. Suatu hari Allah menurunkan ayat bagi memerintahkan umat Islam untuk menghadap Kaabah. Kerap kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang mengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Al-Haram, iaitu Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Surah Al-Baqarah ayat 144. Ketika jemaah muslimin yang sedang menunaikan solat subuh, tiba-tiba datang seorang sahabat lalu mengatakan, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebuah ayat kepada Nabi-Nya agar menghadap Kaabah. Maka hendaklah kalian menghadap Kaabah. Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Kaabah. Penduduk Yahudi merasa marah dan mencerca kerana mereka lebih sukakan Rasulullah SAW dan kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, kerana bagi mereka seolah-olah agama Islam mengikuti agama mereka. Namun Allah telah memberikan penjelasan. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Penduduk Mekah masih memusuhi orang Islam walaupun selepas hijrah. Pembesar Mekah telah mengutus surat kepada Abdullah bin Ubay bahawa Muhammad telah berpindah dan menetap di kotamu. Demi Allah, sama ada kamu memerangi Muhammad atau halau dia, atau kami akan datang dengan seluruh bangsa Arab dan akan memerangi kamu semua. Abdullah bin Ubay mahu menggunakan surat ini bagi mempengaruhi penduduk Madinah dan menentang Rasulullah SAW. Namun Allah telah membongkar tentang surat itu kepada Rasulnya. Maka, apabila Abdullah bin Ubay telah mengumpul penduduk Madinah, Rasulullah SAW datang dan berkata, Aku tahu apa yang telah penduduk Quraisy beri padamu. Adakah kamu mahu berperang dengan kaummu dan saudaramu sendiri? Maka mereka pun bersurai dan membatalkan hasrat mereka. Sa'ad bin Mu'adz dan rakannya Umayyah bin Khalaf pada suatu hari menziarahi Mekah dan mahu melakukan ibadah tawaf. Maka mereka pergi untuk tawaf pada lewat hari dan kebetulan Abu Jahal berada di situ. Abu Jahal bertanya kepada Umayyah, "Siapakah yang bersama kamu?" Maka Umayyah menjawab, "Ini adalah Sa'ad bin Mu'adz." Abu Jahal berkata, "Aku tidak mahu melihat orang ini melakukan tawaf kerana dia telah memberi perlindungan kepada Muhammad dan pengikutnya." Sa'ad membalas, "Sekiranya kau menghalang aku membuat tawaf, aku akan menghalang rombongan kau dari pergi ke Asyam." Begitulah sikap permusuhan pembesar musyrikin Mekah. Akibat ancaman dari Mekah, Allah telah memberi kebenaran untuk kaum muslimin mengangkat senjata dan mempertahankan diri. Rasulullah SAW telah menyusun strategi, iaitu dengan membuat perjanjian damai dengan kabilah-kabilah di sekitar pinggiran kota Madinah, agar jika peperangan tercetus di antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, kabilah-kabilah ini tidak akan membantu atau menyokong kaum Quraisy. Sementara di Mekah, kaum Quraisy telah merampas harta-harta peninggalan kaum muslimin. Sekiranya harta anda telah dirampas dengan zalim, anda berhak untuk mendapatkannya semula. Maka kaum muslimin mahu merampas semula harta-harta mereka. Oleh itu, Rasulullah SAW telah menubuhkan dan menyusun pasukan pelatun bagi menghadap dan menyerang rombongan dagang Quraisy serta merampas kembali harta mereka. Terdapat dua jenis ekspedisi ketenteraan, iaitu satu diberi nama Soraya, iaitu pasukan pelatun tanpa penyertaan Rasulullah SAW,
dan 2 diberi nama Ghazwah, yang mana Rasulullah SAW akan turut serta. Rasulullah SAW melancarkan beberapa ekspedisi ketenteraan. Salah satu soraya telah diketuai oleh Ubaidah bin Harith, yang mana 60 orang muhajirin cuba menyerang rombongan dagang Quraisy. Mereka saling memanah tetapi tiada yang terbunuh. Rombongan Quraisy ini telah disertai 2 orang Muslim yang pada asalnya telah dihalang berhijrah. Maka 2 orang Muslim ini, iaitu Miqdad bin Aswad dan Utbah bin Ghazwah, telah mengambil peluang melarikan diri dan menyertai kumpulan Muslim. Maka saraya ini kembali dengan 62 orang. Dalam satu saraya yang diketuai Hamzah bin Muttalib, beliau telah keluar tetapi tidak sempat mengejar rombongan itu. Abu Jahal yang bersama rombongan mengetahui cubaan tersebut, dan apabila pulang ke Mekah telah memberi amaran kepada penduduk Mekah, berhati-hati, Muhammad dan pengikutnya adalah seperti singa lapar kerana kita telah menghalau mereka. Ghazwah Al-Abwa yang diketuai oleh Rasulullah SAW pada tahun kedua hijrah keluar bersama 70 orang muhajirin, namun tidak berjaya menemui rombongan Quraisy. Perkara sama berlaku pada beberapa ghazwah yang lain. Dalam satu saraya, Rasulullah SAW telah menghantar Abdullah bin Jahsh untuk ke Mekah, tetapi arahan baginda hanyalah untuk menyiasat dan membawa pulang kabar berita Mekah. Walau bagaimanapun, saraya tersebut telah mengesan satu rombongan dagang Quraisy yang hanya dikawal oleh 4 orang. Kedudukan mereka sangat hampir dan boleh sahaja ditawan, tetapi Abdullah dan kumpulannya berada di dalam dilema. Ini kerana pada waktu itu ia adalah hari terakhir bagi bulan Rajab, iaitu bulan yang diharamkan berperang. Dan jika mereka menunggu keesokannya, rombongan itu akan tiba pula ke kawasan tanah haram, maka mereka juga tidak boleh menyerang. Maka mereka telah bermesyuarat dan akhirnya bersetuju untuk menyerang dan merampas rombongan itu. Ketika menyerang, mereka telah membunuh salah seorang pengawal bernama Al-Hadrimi. Salah seorang telah melarikan diri dan 2 orang lagi telah dijadikan tawanan. Ketika berita itu sampai ke Mekah, musyrikin Mekah telah menjadikan isu ini suatu hal yang besar dengan mengatakan kaum muslimin telah melanggar bulan haram. Pada ketika itu, masyarakat Arab secara umumnya melarang peperangan dalam beberapa bulan haram, dan sesiapa yang melanggarnya dikira telah membuat kesalahan yang besar. Apabila saraya ini kembali ke Madinah, Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menyuruh kamu berperang di bulan suci ini." Maka Rasulullah SAW tidak bersetuju dengan tindakan mereka dan tidak mahu menerima rampasan dan tawanan dari rombongan tersebut. Kaum muslimin juga tidak senang dengan tindakan mereka. Maka kumpulan saraya ini merasa gelisah dan bersalah kerana tindakan mereka. Kaum musyrikin Mekah pula telah menggunakan isu ini sebagai propaganda untuk memburuk-burukkan Nabi dan umat Islam, menuduh Muhammad telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Namun telah turun ayat Al-Quran menjelaskan bahawa kesalahan kaum musyrikin Mekah adalah jauh lebih besar. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah, peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar, tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka, orang-orang kafir itu, sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
Surah Al-Baqarah ayat 217 hingga 218. Maka selepas itu Rasulullah SAW pun bersedia menerima rampasan dan tawanan, dan pasukan saraya tersebut merasa lega. Penduduk Mekah telah membayar wang tebusan dan Rasulullah SAW membebaskan mereka. Namun salah seorang dari mereka, iaitu Al-Hakim bin Qaisan, telah memeluk Islam dan tidak pulang ke Mekah.